Alhamdulillah, kembali semula kita dalam pengajian kitab, berada kita dalam pengajian tauhid. Alhamdulillah, kita pergi pada bab yang baru dalam menyatakan sifat orang yang beriman. Jadi banyak kali dan terus kami ulangkan tauhid yang kita belajar, kerana takut nanti orang kata awak belajar tauhid apa. Kawan kita belajar tauhid sifat 20, dia belajar sifat nabi-nabi, tanda-tanda hari kiamat. Tiba-tiba kita belajar tauhid bab akhlak. Macam mana pula bab akhlak? Tahu saya bab akhlak tu bab tasawuf. Baik, betul, bab akhlak tu bab tasawuf. Tapi daripada tauhid dengan ada keyakinan, alam ya'lam bi anna Allaha yara. Tidakkah kamu tahu Allah Ta'ala Maha melihat? Dengan itu namanya tauhid. Maknanya ada makrifat, ada keyakinan yang Allah Ta'ala dalam keadaan melihat kita. Bila rasa kerana Allah Ta'ala melihat kita, maka orang yang rasa Allah melihatnya, Allah Maha mendengar perkataannya, bisikan hatinya, maka orang-orang demikian rupa dia akan melahirkan akhlak ini yang dinamakan akhlakul mahmudah, akhlak-akhlak yang baik. Jadi dia berpunca daripada sifat Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Baik, tahu Tuhan Maha melihat, Allah Maha mendengar, mengetahui, kita jadi apa? Kita jadi apa? Kalau kita tahu Allah Maha mendengar, kita jadi apa? Apakah setakat tahu aja? Allah Maha melihat, kita jadi apa? Dia tak boleh jawab. Itu tamu. Kita nak kita jadi sesuatu. Jadi apa saya? Jadi dengan akhlak-akhlak mahmudah. Kerana kita takut Allah dalam melihat kita. Maka salah satu daripada bab yang datang belajar ialah daripada bab jujur. Orang beriman tadi dengar Allah Maha mendengar. Bila dia tahu Allah Maha mendengar, walau bisikkan hati Allah Maha mendengar, maka orang beriman takut pendengaran Allah, maka lahirlah sifat kejujuran. Ya, maka dengan ini dikabarkan, ya, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Muhammad. Jujur merupakan sifat para nabi. Awal sekali dia punya mukadimah, introduction. Jujur itu adalah sifat para anbiya, para nabi-nabi, para mursalin, para rasul-rasul. Itu sifat jujur. Baik, jadi kalau kita jujur, kita pakai sifat nabi, kita pakai sifat rasul. Tidak mungkin seorang nabi melakukan kebohongan. Itu maha mustahil. Demi Allah, takkan ada satu nabi, satu rasul pernah bersifat dengan sifat bohong. Tak. Kita tak boleh kata mereka manusia, dia manusia. Tapi para nabi, mereka terpelihara daripada sifat dosa. Dan bohong tu sifat dosa. Bohong tu sifat dosa. Baik, ini dia kata nak tahu jujur ni sifat nabi. Maksudnya mustahil nabi tu ada sifat kebohongan. Maka setiap kali memuji salah seorang nabi dalam Al-Quran, Allah selalu menggambarkan mereka dengan sifat jujur. Dia kata, bila Allah puji Nabi Adam, Allah puji Nabi Nuh, Allah puji Nabi Ibrahim, Allah puji Nabi Daud, Allah puji Nabi Zulkifli, Allah puji Nabi-Nabi mana pun yang awak tahu, selalu Allah pujinya, mesti ada sifat jujur yang Allah sebut. Mesti ada sifat jujur yang Allah sebut. Contoh, dalam Al-Quran, surah Maryam ayat 41. Allah puji Nabi Ibrahim. Macam mana Allah puji Nabi Ibrahim AS? Ya, ceritakanlah kisah Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran. Innahu, ya, sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah orang yang siddiqin, adalah orang yang sangat jujur, wa nabiyan, dan nabi, dan seorang nabi. Surah Maryam ayat 21. Allah kata, fazkur, ya, wazkur, bacakan kisah Nabi Ibrahim. Bacakan kisah Nabi Ibrahim. Bila Allah suruh bacakan kisah Nabi Ibrahim, Allah puji Nabi Ibrahim. Allah kata Nabi Ibrahim adalah seorang yang sangat jujur. Nampak? Sifat jujur Allah keluarkan. Kemudian Allah kata Nabi Ibrahim seorang Nabi.
Habis. Surah Maryam 56. Tadi 41. Surah Maryam 56. Allah Ta'ala puji Nabi Idris pula. Macam mana Allah puji Nabi Idris? Ceritakanlah kisah Nabi Idris di dalam Al-Quran. Ya, baginda adalah seorang yang sangat jujur dan seorang Nabi. Lagi sekali Allah kata, ceritakan kisah Nabi Idris. Allah suruh kita belajar kisah Nabi Idris. Tapi Allah beritahu Nabi Idris ni seorang yang jujur dan seorang Nabi. Allah puji lagi kejujuran Nabi Idris alaihissalam. Baik. Surah Maryam ayat 54 tadi 56 saya tertinggal. 54 ada satu lagi ayat. Ceritakan kisah Nabi Ismail alaihissalam. Allah suruh Nabi Rasul Muhammad dan kita orang-orang Islam agar belajar kisah Nabi Ismail alaihissalam. Ceritakan kisah Nabi Ismail alaihissalam di dalam Al-Quran. Sesungguhnya baginda adalah jujur dalam janjinya dan merupakan seorang rasul dan nabi. Allah puji Nabi Ismail. Allah kata sesungguh baginda seorang jujur dalam janjinya. Lagi sekali Allah tunjukkan sifat jujur. Baik. Nak baca kisah lagi Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Isa, Nabi Daud, banyak. Ibu banyak dah baca. Nanti kita tinggal dengar saja. Saya tak mau kita pelajar menjadi orang yang mendengar kemudian tak ada apa-apa perubahan. Sampai ada orang public cakap dengan saya, ya, kadang-kadang dia tahu kita ni mengajar agama. Ya, mengajar agama. Dia kata, Ustaz, saya cakap jangan marah. Dia kata, ya, habis jangan marah habis. Apa dia? Saya kata, orang-orang belajar agama ni belajar tapi tak berubah-ubah. Buat apa pergi belajar? Tu dia punya komen. Orang-orang ni pergi belajar tapi tak berubah. Buat apa pergi belajar? Saya kata, awak cakap siapa ni? Ya, awak cakap anak murid ke? Tak, habis saya tak cakap anak murid habis. Tapi saya cakap adik-beradik saya. Adik-beradik saya tak belajar dengan habis. Dia belajar dengan ustaz-ustaz mereka. Kakak saya ada ustaz lain, kakak saya ada lima semua ustaznya lain-lain. Abang saya ada berapa tadi? Ya, semua abang saya ada ustaz-ustaz sendiri-sendiri. Tapi saya tengok PL tak berubah. Waktu pergi belajar agama. Betul juga cakap ni. Sebab kita belajar katik perlu. Tapi yang lebih perlu kita berubah. Apa yang awak catat, hari awak masuk kubur, dia tak ikutkan dalam kubur. Simpan kat rumah, merusun macam kitab ni semua. Simpan. Kita masuk kubur, dia simpan, dia tak ikut. Yang ikut amalan kita. Yang kubur nak pakai amalan kita, bukan buku yang kita ada. Banyak kita tulis, penuh buku tulis, simpan, beli buku baru, penuh, beli, simpan. Akhirnya orang nak tengok awak perubahan. Orang sekeliling awak nak tengok awak punya perubahan, bertambah bagus, bertambah baik. Ini orang kata belajar agama. Tapi kalau belajar bertahun-tahun, sana ustaz, situ ustaz, akhirnya tak ada perubahan. Akhirnya orang yang macam ni cakap, apa pergi belajar? Betul juga. Ya, itu sebab dia kata, saya tak nak baca banyaklah dalil yang Allah puji Nabi Daud alaihissalam, Nabi Ilyas, Nabi Zulkifli alaihissalam. Semua Allah cakap pasal jujur. Jadi kalau saya baca, awak tinggal catat ayat ini. Awak tinggal ayat. Untuk belajar, awak tak ada berubah. Saya tak ada berubah. Tak berfaham, tak bermanfaat. Hari kubur kita. Ya, maka cukup dengan 3 atau berapa ayat tadi? 3 ayat cukup. Ada banyak lagi ayat. Cuma yang kita nak ingat apa? Tidakkah kamu lihat, itulah sifat yang melekat pada Nabi. Melekat, tak boleh dipisahkan. Tak boleh dipisahkan. Ibarat orang kalau ahli muzik, tak boleh dipisahkan antara lagu dan irama. Muzik dan irama ke apa, tak boleh dipisahkan. Tak boleh dipisahkan antara adik-beradik. Tak boleh dipisahkan antara siang dan malam. Memang itu dia punya partner. Tak boleh pisah. Begitulah
sifat jujur kepada Nabi tak boleh pisah. Baik, itu Nabi, maka kita ni bukan Nabi. Maka kita ni orang beriman. Orang beriman pun tak boleh berpisah daripada sifat kejujuran. Baik itu Rasulullah SAW kata, orang mukmin tidak mustahil dia boleh bohong. Mustahil dia boleh bohong. Kalau dia mukmin, very impossible. Mustahil. Kalau dia bohong, dia bukan mukmin, dia Islam lagi. Faham? Sebab itu sifat yang tak boleh berpisah daripada orang mukmin. Sebab tu sering kita dengar dalam kehidupan harian, bohong sunat. Bohong sunat. Cakap apa? Aku bohong sunat. Aku bohong sunat. Dia cakap, awak ni mukmin ke Islam? Besok tanya saya gini pula. Pasal kalau orang mukmin, dia tak ada bohong sunat. Bohong ni semuanya haram. Kecuali dalam beberapa keadaan bohong wajib ada. Bohong sunat tak ada. Jadi kalau awak ni sikit, yalah kita ni, maka nak ingat itu bukan sifat mukmin, itu adalah sifat orang Islam tu. Orang Islam boleh tak semayang, ya? Orang Islam tak semayang, orang mukmin tak. Orang Islam boleh minum arak, ya? Ada orang Islam minum arak, tapi orang mukmin tak. Sabda Nabi SAW, orang mukmin, iman dengan arak tak boleh di satu tempat. Kalau arak nak masuk, iman keluar dulu, baru arak boleh masuk. Selagi iman ada kat dalam, arak tak boleh masuk ke mulut. Mencuri, seorang mukmin dia tak boleh curi selagi dia ada iman. Kalau iman dia keluar, dia boleh curi. Itu makna dia sifat yang melekat. Ya, jadi balik pada tadi, sifat kejujuran ni sifat yang melekat kepada orang mukmin. Ibarat kita lah, dia bukan pakaian, dia kulit badan. Kulit badan, di mana pun awak pergi, itulah kulit awak. Baju boleh tukar-tukar, minggu lepas baju lain, minggu ni baju lain, besok minggu lain, besok baju lain. Kulit awak tak. Baik, habis. Maka ya, dikabarkan sini dan Rasulullah SAW selama 40 tahun Nabi digelar As-Siddiq Al-Amin. Selama 40 tahun Nabi digelar As-Siddiq Al-Amin. Subhanallah. Dua-dua ni sinonim. Kalau awak belajar bahasa Inggeris, sinonim makna seerti, semakna. Makan, santap, sama. Cuba try tepung flour,